Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, ini terima kasih mana yang masuk ini. Lagi bertambah lah semalam ada 19 orang je. So baru cikgu tahu ramai yang tak dapat link. So sorry cikgu-cikgu kelas aku mungkin kalut sikit kan. Semalam nak mula hampa punya ujian kan. Jadi cikgu-cikgu kalut sikit tak sempat nak bagilah. So sebenarnya kelas cikgu hari Senin sampai hari Jumaat. So kita akan buat 5 malam. Jadi setiap malam guna link yang sama. Waktu yang samalah kita akan mula. Maksudnya cikgu akan on lebih kurang 8 suku. Lepas tu kita akan tunggu semua masuk sekejap dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita akan mulalah. Okay, so macam hari ni kita akan mulalah 8.22. So kita akan mula. Okay, terima kasih sebab join. Okay, so yang mana yang tak masuk semalam jangan risau sebab cikgu akan upload dekat cikgu punya YouTube. So boleh tengok balik dekat YouTube cikgu. Tapi cikgu tak sempat lagi nak upload sebab dia akan ambil masa lama sikit upload ni. Hujung minggu insyaAllah cikgu akan settle untuk upload 5 malam ni. Okay, kalau esok cikgu sempat, esok kelas 5 cikgu ada free time. Maksudnya 5 AM esok tak ada. Maksudnya mereka akan ada ujian lisan kan, jadi cikgu tak ada kelas. So masa tu mungkin cikgu akan cuba upload kalau cikgu sempat. Kalau tak sempat tunggu hujung minggu lah. InsyaAllah hujung minggu cikgu akan upload semua. Maksudnya 5 malam. 5 malam yang ada tu cikgu akan upload dekat YouTube cikgu. Maksudnya yang mana terlepas ataupun mungkin ada malam ada high lain. Yang ni cikgu bukan paksa. So maksudnya kalau nak masuk boleh masuk, kalau tak masuk tak apa, cikgu rakam. So boleh tengok dekat YouTube cikgu. So malam ni kita akan bincang dua tajuk, iaitu tajuk sebenarnya iaitu tajuk Malayan Union dan juga cikgu share. Okay, so PowerPoint semua pun cikgu akan bagilah. So setakat ni cikgu dah bagi untuk malam semalam. Okay, untuk hari ni nanti cikgu akan compile semua 5 malam. So cikgu akan buat PDF, cikgu akan bagi sekali sahaja. So lebih mudah kan, takut tertinggal dan sebagainya. Okay, yang mana yang tak dapat maksudnya kelas AB, kelas AG, kelas AF ke kelas lain yang bukan kelas cikgu, seorang tolong PM cikgu ketua tingkatan. Seorang sudahlah ni, maksudnya ramai sangat yang PM cikgu, bukan cikgu tak mau. Oh, link YouTube cikgu hampa type je cikgu Keon. Sat cikgu tulis. Sat. Hampa type je cikgu Keon. Jumpa cikgu Keon. Type je. Type kat YouTube cikgu Keon je. Okay, so kalau maksudnya kalau nak minta apa-apa, tolong seorang wakil kelas. Maksudnya seorang ketua tingkatan, cikgu saya wakil daripada 5AB, cikgu saya nak minta ni. So cikgu akan bagi kat seorang sebabnya yang mesej cikgu tu ramai. So kadang-kadang cikgu tak sempat lah nak seorang-seorang kan. Jadi nak entertain seorang-seorang. Jadi cikgu minta wakil setiap tingkatan seorang. Maksudnya suruh ketua tingkatan lah. So ketua tingkatan akan upload dalam grup masing-masing. So lebih senang. Kan kadang-kadang sebab cikgu Salimi misalnya sekarang tak apa sihat kan. Cikgu Hanizan dia sibuk dengan BM kan. Ujian lisan BM, ujian mendengar lah apa tak tahulah. Ujian-ujian BM tu lah. Jadi sibuk sikit lah kan. Mungkin tak sempat nak pantau, nak tengok dan sebagainya. Jadi boleh PM cikgu tapi seorang je wakil kelas. Wakil kelas seorang cikgu akan bagi kat dia dan dia akan upload dalam. Tak kisahlah kalau ketua tingkatan tak boleh, siapa-siapa pun boleh. Okay, so nak mula dah 8.26. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So malam ni kita akan tengok, cikgu akan cuba pergi setengah jam sahaja. Semalam cikgu ambil masa yang panjang duk beletiak, panjang. So malam ni cikgu nak cuba habiskan dalam masa setengah jam. Okay, iaitu dua tajuk sebenarnya, iaitu tajuk yang sangat-sangat digemari ataupun tajuk favorite oleh lembaga tahun sebelum ni. Maksudnya dalam KBSM, yang ni bukan rahsia, yang ni memang yang ni bukan maksudnya rahsia kerajaan apa, tak. Yang ni kalau kita tengok analisis setiap tahun, soalan Malayan Union, lembaga tak pernah miss soalan Malayan Union dan juga PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948. So ini adalah tajuk favorite, okay,
Lembaga Peperiksaan Malaysia. Setiap tahun dia akan masuk soalan ni. Ni kawan cikgu Abang. Kan lepas tu bila kita tengok analisis, dia kata tak, Malayan Union memang setiap tahun masuk. So cikgu kata setiap tahun ke? Bila cikgu tengok analisis untuk KBSM lah. KSSM kita tak tahu, anda yang akan mulakan KSSM kan. So cikgu tengok analisis, oh betul lah. Maksudnya kalau tak Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu. Dua tajuk ni dia akan wajib masuk setiap tahun. Jadi cikgu duk ingat, sebenarnya dia bukan tajuk cikgu punya target untuk tahun ni. Mulalah cikgu ingat, dia dah boring kot nak masuk kan. Okay, tetapi bila kita tengok soalan analisis trial negeri, so setiap negeri pun tak miss juga tajuk ni. Okay, so tajuk ni sebenarnya dia mudah nak hafal. Kalau kita tahu cara nak hafal dia, dia mudah. Nak ingat dia. Dia senang saja, ada beberapa perkara. So cikgu cakap senang lah kan, cikgu sejarah. Tapi cikgu akan ajak hampa macam mana cikgu hafal dengan mudah. Macam mana cikgu faham dengan mudah tajuk Malayan Union. Okay, so cikgu cuba buka presentation. Kalau tak nampak, hampa beritahu nah. Cikgu nak buka presentation dah. Kalau dia tak bergerak, hampa bercakap tau. Sebab cikgu tak nampak hampa punya. Cikgu tengah present, so cikgu tak nampak. Hampa punya surface Google Meet lah. Okay, so tajuk malam ni adalah Malayan Union 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi tajuk kita adalah di tajuk yang keempat dan tajuk yang kelima dalam kita punya tajuk fokus kita. Mula-mula cikgu tak mau fokus tajuk ni. Cikgu ingat dia dah boring kot kan lembaga. Tetapi bila kita tengok trial negeri tak miss juga tajuk ni. Jadi sebab itulah kita kena study jugalah. Maksudnya kita kena tengok juga dua tajuk ni. Okay? Okay. So macam mana kita nak mula faham bab ni? Yang ni dengar betul-betul. Yang ni adalah basic dia. Macam mana kita, hampa nampak tak? Boleh nampak tak cikgu buka? Cikgu dah bergerak ke yang kedua? Dah. Bukan dia duduk ke yang nampak. Nampak. Nombor 1. So maksudnya kalau macam ni so maksudnya tak bergerak. Okay. Macam ni nampak so cikgu terpaksa tak boleh buka presentation lah. Sebab dia jadi tak nampak. Okay. So yang ni basic, dengar betul-betul. Ini adalah basic macam mana nak faham bab ni. Iaitu bab 4 dan juga bab 5. Sana tengok balik. Cikgu tak apa ingat bab 4. Ya, bab 4 dan bab 5. Okay. Iaitu bab dia adalah bab tajuk dia era peralihan kuasa British di negara kita. Okay, so dia mula kronologi cerita dia daripada mana. Okay, so kita stop, cerita kita adalah bab 3, kita stop di Jepun. Semalam cikgu terang pasal Jepun. Okay, so Jepun kalah 1945. Tak payah ingat tahun, sejarah adalah tak penting tahun. Maksudnya dalam peperiksaan tak penting pun tahun yang betul. Maksudnya hampa bubuh 1946 ke 45 tak penting. Yang penting adalah fakta kita. Okay, so cerita dia 1945 Jepun kalah. Hiroshima, Nagasaki kena bom. So dia pun menyerah kalah. So di negara kita apa yang jadi kat negara kita? Kita tengok situasi di negara kita. Inilah mulakan bab ni. Ini yang mulakan bab ni. Maksudnya apa yang jadi kepada negara kita? Bab 4 selepas Jepun balik. Hiroshima, Nagasaki kena bom, terus mereka tak boleh buat apa dah. Terus mereka zrak jatuh dan mereka menyerah kalah. Sebelum tu mereka tak mau menyerah kalah. Tapi bila Hiroshima, Nagasaki kena bom je, dengan bom atom, terus mereka tak boleh buat apa. Mereka terus jadi apa? Lumpuh. Melumpuhkan mereka terus. Okay, so cerita di Tanah Melayu apa jadi. So di Tanah Melayu, komunis. PKM. PKM ni dia pun menyorok dalam hutan masa zaman Jepun. Pasal apa? Sebab kebanyakan mereka terdiri daripada orang Cina. Semalam kita belajar macam mana layanan Jepun kepada orang Cina. Layanan sangat kejam. Okey, orang Jepun ditangkap, didera, dibuat macam-macam. Jadi apabila zaman Jepun, orang Cina ni lari masuk dalam hutan. Okey, bila dengar Jepun kalah, mereka terus keluar daripada hutan. Mereka terus keluar daripada hutan. Komunis lah ni, PKM, Parti Komunis Malaya. Yang ni belum darurat lah, darurat sekejap cerita lepas ni. Bila British damai dia duduk kacau juga. Maksudnya sekejap dia pelari pula dalam hutan, sekejap dia duduk main kacau. Itu yang menyebabkan darurat. Okey, yang ni cerita lepas British tu, lepas Jepun kalah cerita dia. So dia pun keluar daripada hutan, dia pun geram kat orang Melayu. Sebab orang Melayu dilayan dengan baik oleh Jepun. Kan? So dia pun keluar daripada hutan, so dia pun buat kacau. Dia pun buat kekejaman selama 14 hari dia panggil. Keganasan 14 hari, 2 minggu. 2 minggu ni cukup teruk. Okay?
Macam mana apa yang mereka buat? Mereka masuk dalam surau, mereka berak dalam surau, kotorkan surau, sepahkan surau. Okey, lepas tu satu kampung tengah tidur, mereka bakar satu kampung. Lepas tu mereka tangkap ketua-ketua kampung. Jepun ni layan ketua kampung dengan baik tau. Okey, sebab apa? Sebab semalam cikgu dah ajak dah macam mana layanan terhadap pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan diberi layanan yang baik oleh Jepun. So mereka ni, komunis ni duk tengok, oh yang ni memang penghulu ni memang baik dengan zaman Jepun. Kan? Dengan Jepun ni cukup baik. So bila mereka keluar daripada hutan, mereka balas dendam. Mereka tangkap penghulu kampung, mereka kelak leher. Jadi mereka buat macam-macam. So mereka buat kacau lah selama 14 hari. So keadaan kat tanah Melayu masa tu huru hara. Pening ni. Ya Allah, macam mana nak buat? Berbeza dengan keadaan di Indonesia. Indonesia dia merdeka 1946 apabila Jepun balik. Kan Jepun balik ke negara, Jepun balik, betul lah. Jepun balik. So mereka terus announce. Mereka terus mengumumkan kemerdekaan dekat tanah Melayu, dekat Indonesia. Jadi Indonesia merdeka awal pada kita. Kita tak dan nak umum. Sebab apa ni kacau bilau ni? Kita macam mana kita nak jaga tanah Melayu? Kita senjata pun tak ada, apa pun tak ada. Kan? Agak-agak apa kita boleh buat? Terpaksalah panggil British balik. Sebab tu dia panggil era peralihan kuasa British. So panggil British balik. Tolonglah kami ni, kami tak tahu buat apa, huru-hara ni 14 hari teruk. So British pun mai. Bila British mai, tu dia ni apa jadi ni kat tanah Melayu ni, apa jadi ni. So macam mana British nak memerintah? Dia tak boleh perintah lagi. So dia memperkenalkan pemerintahan tentera yang kita panggil British Military. Tentera, Military Administration iaitu pentadbiran tentera British. Jadi 1945 dia mai balik. Kan British panggil, kita panggil British mai balik. Tolonglah kami ni keadaan huru-hara. So kita panggil dia mai balik. So bila dia mai tu, dia ni apa jadi kat tanah Melayu So macam mana nak settle komunis ni semua? Dia kena guna tentera lah. Jadi dia memperkenalkan British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British. Dalam masa lebih kurang setahun lah. So bila kembali aman, so dia tangkap komunis yang ada ni. So komunis lari balik menyorok dalam hutan. So bila keadaan kembali macam agak aman lah, barulah dia memperkenalkan pentadbiran baru di tanah Melayu. Yang kita panggil sebagai Malayan Union. Okay, so pentadbiran ni masa ni negara kita tak nama tanah Melayu. Negara kita British panggil sebagai Malayan Union, Persatuan Melayu. Tapi bukan Melayu, Malayan. Okay, Malayan Union 1946. Nampak tak British, Jepun kalah 1945. So British mai balik. Lepas dia mai balik, dia memperkenalkan tentera, pentadbiran tentera. Lepas tu dah settle, barulah dia memperkenalkan Malayan Union 1946. Okay, sekali kita belajar Malayan Union ni macam-macam masalah. Kan, serabut kepala. Sampai British sendiri pun kata tukarlah. Sebelum orang Melayu memberontak, sebelum orang Melayu menggunakan keganasan, tukar. Sampai pegawai British sendiri sebut macam ni. Kan, dia minta Parlimen British untuk tukar Malayan Union. So kita tengok banyak sangat bantahan, mereka tengok banyak sangat orang duk membantah, jadi mereka tukar 2 tahun sahaja Malayan Union. 1946, akhir 1948. Okay, so 1948 nama sekali lagi pentadbiran mereka ditukar kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sampailah kita merdeka 1957. Apa beza dengan 57 yang kita belajar bab 10 pemasyuran kemerdekaan? Bab 10 kita merdeka, tak ada British. Okey, tetapi 1948 kita masih dijajah oleh British. Itu beza dia. So hampa faham basic tu, maksudnya macam mana pergerakan cerita dia bergerak, hampa boleh cover bab ni. Okey? So itu saja cerita dia. Okey, boleh ke? So baru cikgu nak masuk fakta. Kena faham dulu cerita dia. Maksudnya cerita dia pendek, cikgu buat short story dia. Okey, cikgu buat storyline yang pendek. Okey, so Jepun balik, komunis tu keluar daripada hutan, buat kacau. Kan, buat kacau 14 hari. So kita pening kepala, panggil British mai. So British pun, dia tak boleh nak mentah macam biasa. Kan, jadi dia memperkenalkan pentadbiran tentera yang dipanggil BMA atau British Military Administration, pentadbiran tentera British. Okay, so dah dalam setahun, nak dekat setahun tu keadaan dah settle, baru dah dia memerintah. Pemerintahan yang dikenali sebagai Malayan Union 1946. Tapi Malayan Union ni banyak masalah. So dia tukar kepada
Persekutuan Tanah Melayu 1948. 2 tahun sahaja Melayu Union. Okay, so itu basic macam mana nak faham bab ni. So kalau kita faham bab ni macam tu, maksudnya kronologi cerita dia kita faham, senang nak hafal. Okay. So kita masuk kepada British Military Administration. Okay, untuk yang pertama, so dalam tajuk fokus yang pertama iaitu, dalam ni tak ada. Tetapi dalam tajuk fokus, nota fokus kita ada sikit. So cikgu terang sikit Apa peranan British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British? Kembalikan keamanan lah. Itu tugas dia. Kembalikan keamanan dan juga kembalikan kepercayaan rakyat. Buat apa? Dia bagi pulihkan infrastruktur, memulihkan ladang getah. Kan masa Jepun depa bom ladang getah. Sebelum depa kalah, menyerah kalah, depa bom ladang getah, depa bakar ladang getah, dan depa bom lombong-lombong. Supaya apa? Supaya depa tahu bila British nak balik, British dah tak boleh nak bergerak. British pun lumpuh. Jadi apabila BMA mai, dia pulihkan balik infrastruktur. Okey, dia pulihkan balik, dia maksudnya dia memulihkan ladang getah dan lombong-lombong. Itu yang dia buatlah. Okey, so kembalikan keamanan, kembalikan kepercayaan rakyat. Nak kembalikan kepercayaan rakyat buat apa? Memulihkan infrastruktur. Okey, membaiki ladang-ladang dan lombong. Ingat yang tu sudahlah. So itu peranan dia. So jangan risau, cuma kalau keluar ni paling banyak 2 markah atau 3 markah sahaja. Dia tak boleh banyak. Okey. So boleh ke takat tu? Okey kah? Boleh. Boleh Boleh. Okey. So ada suara kuat sikit. Okey. Kita pergi kepada yang ni yang penting. Iaitu ciri Malayan Union. So bila cikgu cerita dia, bila dah settle down, dah okey, dia mula nak memperkenalkan pemerintahan baru. Iaitu yang dikenali sebagai, tadi pemerintahan tentera tu sat sahaja. Sementara sahaja. So ini pemerintahan yang betul. Yang dikenali sebagai Malayan Union. So Malayan Union tu apa sebenarnya? Okay. So yang pertama sekali, sebelum Jepun sampai, macam mana pemerintahan dekat Tanah Melayu? Yang ni kita kena faham basic dia. Okay. Pemerintahan Tanah Melayu masa tu, dia bahagi pada 3. Ada Negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Ada Negeri Melayu Bersekutu yang ada biji timah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. 5 huruf, 5 buah negeri. Macam mana nak ingat negeri dia? Iaitu Negeri Melayu Utara, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. 5 buah negeri. Okay? So pemerintahan dia, British sebelum Jepun sampai ada 3. Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu, tidak bersekutu. So bila dia main, dia tak mau bahagi dah. Teruk. Pasal apa teruk? Maksudnya memerlukan kos yang tinggi kan. Contoh Negeri Selat nak kena lantik Gubernur Negeri Selat. Negeri Melayu Bersekutu nak kena lantik dia punya Pesuruhjaya Negeri Melayu Bersekutu. So 3 kepala. Dia nak kena lantik 3 kepala, dia nak kena bayar gaji 3 kepala. Bawah kepala ni ada anak-anak buah. So sekarang ni apa yang dia buat yang first kali untuk Malayan Union adalah gabung mereka jadi satu. Iaitu Malayan Union. Itu yang dia panggil Malayan Union. Gabung. Union tu adalah gabungan. Gabungan semua negeri-negeri Melayu. Jadi satu. Jadi dia jimatlah pentadbiran dia. Okay. So ciri yang pertama, menggabungkan negeri-negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Okay. Tetapi negeri Selat, Singapura macam biasa diasingkan. Sebab Singapura ni yang paling banyak untung. Cikgu cerita semalam. Singapura diasingkan. Okay. So ciri yang lain macam mana nak ingat? Hampa tengok kat dalam kita punya ni. Cikgu carta cikgu. Parlimen tak payah ingat. Dia tak ada isi. Okay. Carta yang utama. Bayang dalam otak kita orang atas Malayan Union. Gubernur Malayan Union iaitu Edward Jan. Gubernur. So ciri yang ketiga diketuai oleh Gubernur. Bawah Gubernur ada 3 majlis. Okay. 3 majlis. Majlis undang-undang. Dia nak buat undang-undang. Majlis eksekutif. Eksekutif ni pentadbiran lah. Okay. Majlis undang-undang. Majlis eksekutif. Ciri yang keempat. Terdapat majlis perundangan. Hampa ingat undangan sudah.
Sebab dia satu, kalau hampa sebut terdapat majlis perundangan dan majlis eksekutif. 1 markah. Nak ingat banyak-banyak apa, ingat satu sudah. Terdapat majlis perundangan. Cukup. Satu lagi. Raja-Raja Melayu diletakkan di dalam majlis Raja-Raja Melayu. Jadi Raja Melayu ni tak ada kuasa dah. Dia hanya boleh buat apa? Hanya boleh membincangkan adat dan agama Islam. So habis dia punya dia punya kuasa habis. Raja tak ada kuasa langsung. Boleh bincang apa? Agama Islam, adat istiadat. Ni esok kita nak pakai baju apa? Kita pakai baju colour kuning. Tak apa. Esok kita nak pakai songkok apa? Yang tu je dia boleh bincang. Bab pentadbiran, bab ekonomi semua tak boleh bincang. Okey, tu ciri Malayan Union. So nak bayang tu, bayang dalam otak atas Gabernur. Bawah cikgu kata majlis. Ada 3 majlis. Majlis undang-undang. Ingat yang tu satu dah. Majlis perundangan. Raja kat dalam mana? Majlis Raja-Raja Melayu. Buat apa? Bincangkan adat dan agama Islam. Okey. So ciri dia, kita ingat sama-sama. Yang pertama, gabungan. Negeri Selat, Negeri Melayu bersekutu, Negeri Melayu tidak bersekutu. Gabung. Keyword dia adalah menggabungkan. Kalau tak boleh ingat Negeri Selat, Negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, kamu hanya perlu buat menggabungkan semua negeri di tanah Melayu. Itu yang pertama, gabungan. Yang kedua macam biasa, Singapura diasingkan. Yang ketiga, diketuai oleh, hafal dalam otak ni, bayang dalam otak, Gabernur. Diketuai oleh Gabernur. Bawah ada majlis kan? Okey. Kemudian diperintah oleh majlis perundangan. Undang-undang, nak buat undang-undang. Terdapat majlis perundangan. Raja kat mana? Raja berada dalam majlis Raja-Raja Melayu. Buat apa? Membincangkan agama Islam. 6 misi. Inilah ciri yang kita kena hafal. So bayang macam tu ya, Gabernur. Tiap-tiap tahun cikgu ajak budak-budak macam tu. Nah, tiap-tiap tahun cikgu ajak, macam tu lah cikgu ajak. Macam mana nak ingat ciri Malayan Union? Yang pertama, gabung semua negeri. Singapura asing. Atas bayangkan graf ni, bayangkan carta ni. Nah, atas Gabernur. Diketuai oleh Gabernur. Bawah majlis. Terdapat majlis undang-undang. Raja kat mana? Majlis Raja-Raja Melayu. Buat apa? Bincang agama Islam. 6 misi. Okey? Okey, dah settle. Habis pasal Malayan Union. Okey. Kemudian kita cikgu kata tadi, Malayan Union ni sat sahaja. Pasal apa? Okey, lagi ada dalam ni. Dia cerita dalam faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So selepas 2 tahun Malayan Union mendapat tentangan yang maha dahsyat. Orang putih pun tak pernah tengok orang Melayu menentang macam ni. Terkejut dia. Terkejut dia. Kan? Selama ni orang Melayu lah paling dengar cakap. Tak pernah lawan. Hang buat pilah nak korek biji timah ke. Hang nak tanam pokok getah ke. Orang Melayu tak kisah. Buatlah apa nak buat. Tetapi apabila memperkenalkan Malayan Union, itu kali pertama orang Melayu bangkit lawan. Pasal apa? Mereka pun macam terkejut lah. Wow, ini kali pertama orang Melayu melawan. Pasal apa? Sebab yang pertama, mereka kacau Sultan. Sultan hilang kuasa. Okey? Kemudian orang Melayu hilang hak istimewa. Tak ada apa-apa dah. Dia macam, ini bukan tanah Melayu dah. Sebab apa? Sebab yang ketiga, kerakyatan secara jus soli. Maksudnya, masa tu British menerima semua orang yang ada kat tanah Melayu jadi rakyat. Dan orang yang ada kat tanah Melayu mendapat hak yang sama dengan kita. Cuba bayangkan keadaan tu dia jadi macam ni. Masa tu orang Cina dengan India lah. Tetapi orang Cina dan India sekarang dah jadi rakyat, kita tak asal lah macam tu. Okay? Cuma dulu kita bayang keadaan dia macam ni. Kan? Orang Indonesia, orang Rohingya, orang Bangladesh. Tiba-tiba kita terima jadi rakyat secara jus soli. Jus soli maksudnya sesiapa yang ada kat tanah Melayu, yang lahir kat tanah Melayu, semua jadi rakyat. Okay? Maksudnya semua orang yang ada kat Malaysia. Ni Rohingya kan, lepas tu kahwin, lepas tu dia ada baby, baby dia rakyat. Lepas tu Bangla rakyat, Bangla pun bawa bini dia, bini dia jadi rakyat. Lepas tu Indon dia kahwin dengan Indon, bawa tu anak beranak, pakcik, makcik, semua jadi rakyat. Nah ambil lah semua jadi rakyat, semua jadi rakyat. Itulah jus soli. Kalau kamu rasa marah tak? Kita rasa lah, ni dah jadi bukan tanah Malaysia ni dah jadi tanah Bangla, Rohingya apa ni? Kita mula bangkit lah nak lawan.
Kan? Mana boleh nanti anak Rohingya yang dapat masuk U, kita tak dapat. Apa perasaan kita? Kita jadi marah. Itulah apa yang orang Melayu rasa masa tu. Okay? Sebab hak istimewa mereka tak ada. Sultan hilang kuasa. Sebab apa? Tadi kita belajar. Sultan berada dalam majlis Raja-Raja Melayu. Dia boleh buat apa? Bincang agama Islam je. Yang lain semua tak boleh bincang. Hilang semua kuasa. Siapa nak jaga kita? Dah sultan pun tak ada. Okey, yang ketiga, kerakyatan tu terlalu terbuka. Justru terima siapa-siapa. Ni ingat apa? Negara orang buang ke? Ini tanah Melayu tau. Jadi dia pemarah lah. Okey, so faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah yang pertama, penentangan terhadap Malayan Union. Pasal apa? Sultan hilang kuasa, justru orang Melayu hilang hak istimewa. Itu sebab dia. Okey? Yang kedua, cadangan oleh Raja-Raja Melayu sendiri dan juga UMNO. Maksudnya cadangan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey? So apa yang mereka cadang? Mereka cadang untuk menubuhkan persekutuan, bukan union, bukan gabungan. Maksudnya kita nak tubuhkan persekutuan. Persekutuan ni maksudnya ada kerajaan pusat, ada kerajaan negeri. Masing-masing ada kuasa masing-masing. Kalau Malayan Union tadi tak ada. Semua berada kat kuasa British. Negeri-negeri semua hilang kuasa. Dia tak mau. Dia kata kami nak kuasa persekutuan. Okay? Nak tubuhkan sebuah persekutuan. Okay. So Governor pun kami tak mau. Kami nak ganti dengan Pesuruhjaya Tinggi. Okay. Kami nak raja berkuasa dalam perundangan. Okay. Perkataan negeri Melayu nak balik. Kami tak mau Malayan Union tu. Kami nak negeri Melayu. Sebab tu nanti mereka terima cadangan. Maksudnya menubuhkan sebuah persekutuan. Okeylah dia berkata tak apa, kami tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Governor ganti dengan Pesuruhjaya. Okey, kita ganti, buang Governor, ganti Pesuruhjaya Tinggi. Raja berkuasa, okey, kita bagi raja boleh memperkenankan undang-undang. Tak boleh buat tapi boleh perkenan. Perkenan maksudnya setuju je lah. Dia boleh setuju atau tidak sahaja. Okey, kita nak perkataan Melayu ada dalam negeri kita. Maksudnya negara kita ni ada perkataan Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Jadi lepas tu orang Melayu okey lah, puas hati. Okey. Sokongan tadi cikgu kata faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu adalah disebabkan oleh sokongan pegawai British sendiri. Governor Malayan Union, Edward Jen pun sokong. Kata tukarlah, tak boleh orang Melayu lawan ni. Sokongan daripada bekas pegawai-pegawai British yang ada kat Tanah Melayu pun bila dia dengar pasal Malayan Union, dia kata tak sesuai dengan orang Melayu. Orang Melayu akan lawan. Orang Melayu ni jangan kacau dia lah. Jangan kacau agama Islam, jangan kacau sultan dia. Dia marah. Jadi apabila itu terjadi, maka British pun setujulah untuk tukar Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Itu sebab dia. Okey, macam mana nak hafal? Yang pertama adalah disebabkan oleh penentangan orang Melayu sendiri. Pasal apa dia bertentang? Sebab sultan, okey, sebab hilang hak istimewa, sebab jus soli. Yang kedua, cadangan oleh Raja Melayu sendiri. Okey, so depa cadang buat apa? Buat persekutuan. Depa cadang buat apa? Governor tukar kepada Pesuruhjaya. Depa cadang nak guna nama Melayu. Jadi itu cadangan dia. Dan yang ketiga adalah sokongan daripada pegawai British, sokongan daripada bekas pegawai British. Maka Malayan Union pun ditukarlah kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Apa ciri dia? Sama ciri dia sebenarnya. Kalau cerdik sikit, British ni cukup cerdik sama aja. Okey. So raja ada. Dia balik kuasa raja, cuma raja tu tak boleh buat keputusan juga. Dia cuma boleh setuju atau tidak saja. Dia macam sekarang lah. Raja ada tapi raja bukan raja memerintah. Macam tu lah. Okey. So sama juga negeri Melayu, negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu digabungkan. Singapura asing. Okey. Diperintah oleh Governor, nampak? Sekarang Governor ni ditukar menjadi Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. So ini beza dia. Okey. So maksudnya macam mana kita nak buat? Kita dah hafal dah ciri Malayan Union tu. So kita guna ciri yang sama. Kecuali diperintah oleh Governor, sekarang menjadi diperintah oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Yang lain-lain semua sama. Okey? So terdapat majlis perundangan sama. Raja Melayu duduk dalam majlis Raja-Raja Melayu sama. Cuma majlis Raja-Raja Melayu membincangkan hal agama Islam sama.
Cuma kali ni raja boleh memperkenankan undang-undang. Perkenan tu adalah perkataan lain untuk bersetuju undang-undang. Maksudnya beriti buat undang-undang, so dia tanya, dia minta pendapat daripada Sultan yang di Pertuan Agong setuju atau tak. So bila Sultan tu setuju, dia stop. Perkenankan. Yang ni dalam bab perlembagaan, macam mana undang-undang dibuat. Samalah. Okay, so kali ni cuma apa beza dia? Melayu mendapat hak istimewa. Maksudnya hak istimewa orang Melayu dijaga oleh Pesuruhjaya Tinggi British. So kali ni depa aware sikit lah pasal hak istimewa orang Melayu. Okey, kewarganegaraan pula lebih ketat. Itu ciri dia. Sama je. Kalau soalan tanya, ulang balik apa yang kita hafal dekat Malayan Union. Okey, cuma Gubernur tukar jadi Pesuruhjaya Tinggi British. Benda yang sama. Okay, so apa kebaikan PTM 1948? Kebaikan dia adalah kembalikan kuasa sultan, okay, kembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay, Raja Melayu boleh buat apa? Boleh melantik. Tetapi Raja Melayu, dia berkuasa dekat negeri dia. Boleh melantik menteri besar. Okay, so orang Melayu, hak istimewa orang Melayu dijaga. Okay, diberikan kedudukan istimewa. Okay, dan PTM ni adalah yang merintis ataupun membawa kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957, iaitu kemerdekaan negara kita. Ini kebaikan dia lah. Dia kembalikan kuasa sultan, kembalikan hak istimewa orang Melayu, dan dia adalah perintis ataupun membawa kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di mana semua ciri-ciri dalam PTM 1948 kita guna dalam 1957. Cumanya kita ganti dengan orang Tanah Melayu sahaja. Tak ada dah British, tak ada. Kita buang semua, gantikan orang tempatan. Itu beza dia. Okay, so bab ni pendek aja sebenarnya. Kita faham dia punya basic dia. So basic dia, bila kita faham basic, so dia lebih mudah untuk kita hafal. So basic dia apa? So kita faham apa ciri dia. Kan, ciri dia gabung, ciri dia diperintah oleh Gubernur. Cikgu kata bawah ada majlis undang. Raja kat mana? Raja dekat majlis raja buat apa? Raja semua hilang hak dia. Bincang pasal agama Islam sahaja. So dalam PTM dia tukar. Raja berkuasa, orang yang Melayu dapat hak istimewa, dia kembalikan. Okay? Itu beza dia. Okay? So itu sahaja sebenarnya kalau kita faham, dia mudahlah untuk kita ingat. Okay, so ini cun. Setengah jam je. Okay, ada soalan tak? Ataupun kat mana yang kamu rasa macam susah juga nak hafal? Sebab hujan makin kuat ni kat tempat cikgu. Takut tak dengar suara lagi. Okay? So kat mana yang agak mudah, yang susah sikit nak hafal, cikgu kita hafal bersama-sama. Bagi cikgu rasa senang dah. Tapi untuk kamu murid kan susah lah. Senang lah cakap cikgu kan. Okay. Ada tak apa nak tanya cikgu? Dia dah buruh dah tu. Okay? So boleh ke? Okay. Boleh? Boleh. Okay, so Boleh cikgu. ni basic dia kita faham lepas Jepun balik komunis. Kan? Komunis kat Tanah Melayu, so bila komunis duk buat kacau, kita panggil British balik. So bila British mai, British memperkenalkan tentera, pentadbiran tentera yang dikenali sebagai BMA lah. So apa dia buat? Mengembalikan keamanan. Mengembalikan kepercayaan orang kepada orang Tanah Melayu kepada British. Dia perbaik lah jalan raya, dia perbaik lombong kan, dia perbaik. Okay, so bila dah orang dah percaya kat dia balik, lepas tu dah komunis pun lari balik menyorok dalam hutan, dia memperkenalkan Malayan Union. So Malayan Union ni macam mana? Gabung semua negeri Melayu, diperintah oleh Gubernur, okay, mempunyai majlis perundangan, okay, Raja-Raja Melayu. Ini key point penting. Raja Melayu duduk dalam majlis Raja-Raja Melayu. Hanya boleh berbincang pasal agama Islam. So ini yang menyebabkan kemarahan orang Melayu. Okay, orang Melayu marah. Sultan mereka hilang kuasa. Orang Melayu marah sebab hak istimewa orang Melayu tak dijaga. Orang Melayu marah
Sebabnya jus solid kerakyatan terlalu terbuka, marah. Jadi sebab itulah boleh ditukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so sebab apa tukar? Sebab orang Melayu menentang. Yang kedua sebab raja-raja Melayu pun menolak Malayan Union. So dia pun nak buat apa? So dia pun nak tukar tu, Gubernur tak mau, dia pun nak nama Melayu balik, dia pun nak bentuk persekutuan, tak mau bentuk union, tak mau bentuk gabungan, nak bentuk persekutuan. Beza persekutuan adalah persekutuan ni kerajaan negeri ada kuasa dia. Itu beza. Okay? So tak apalah, BT kata tak apalah. Okeylah, cincai lah, terimalah. So terimalah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa kelebihan dia? Orang Melayu mendapat hak istimewa. Sultan balik mempunyai kuasa. Okey? Lagi hak istimewa dia membawa kepada kemerdekaan negara 1957. Okey, Cun. Kita berhenti pukul 9. Boleh ke? Boleh. 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 Ni harap bantulah, okey? Boleh. Okey. So kita jumpa lagi esok malam. Okay, dengan 2 tajuk lagi kita akan bincang. So insyaAllah sampai Jumaat kita akan habiskan lah insyaAllah semua tajuk-tajuk dalam senarai semak cikgu. Okey, terima kasih yang masuk kelas cikgu. Kita jumpa esok ni. Link yang sama. Esok link yang sama. Boleh tekan link yang sama. Sama cikgu. 5 malam. Minggu depan Sabtu cikgu ada. Okey. Minggu ni tak ada kot. Takut BM nak ambil kot. Cikgu bagi laluan lah kat BM. Kan? Cikgu BM apa. Kau nak ambil buat apa-apa. Sabtu Ahad tak ada kot. Lepas tu minggu depan maksudnya 3-4 bulan apa BM. 3 bulan BM. 4 bulan BI kot kan. Lepas tu Sabtu tu 3, 4, 5, 6 hari bulan. 6 hari bulan jumpa cikgu sekali lagi. Kita nak buat final lab. Nak corner baring. Last dah cikgu nak bagi apa yang boleh cikgu bagi. Itu last. Okay. Sampai Jumaat ni insyaAllah lah semua cikgu dah cover dah. Okay, so hari Sabtu 6 hari bulan tu kita akan, hampa boleh tanya cikgu last. Apa yang nak tanya cikgu, hampa boleh request kat cikgu apa yang hampa nak. Hari last. Maksudnya last dah cikgu nak bagi. Okay, hari Jumaat sebab agama Islam nak ambil, so cikgu ambil hari Jumaat Sabtu. Okay, insyaAllah lah yang tu final lab. Kita panggil corner baring lah. Kita nak corner baring lah dah. Okay, so tak ada apa-apa sampai situ saja. Esok cikgu masuk kelas. Esok kelas apa dah? Esok masuk kelas. Esok kelas ada macam biasa. Kelas AM dia tak masuk sebab AM tu ke 1 dia pun balik dah. Dia pun ada ujian kan. AM tak masuk. Yang lain yang AH masuk. Macam biasa. Okay? Baru semangat nak belajar sejarah tak masuk pula. Dah apa Roy. Okay. Kalau tak ada apa-apa, jumpa cikgu tak apa. Good luck untuk esok. Siapa yang ada nak ada ujian lisan English. Okay, cakap. Jangan tak cakap. Yang tu je lah nak dapat markah cakap. Okay. So jumpa esok malam. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Salah, cikgu. Ambil. Bisa.